لله الذي جعل لكل شيء سببا للمشيئة، والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببحر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته، وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد كل حرف سبا يكتب أبد الآبدين ودهر الداخرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل المؤمنين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وأفضل المهاجرين من هاجر ما نهى الله عنه، وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في الله عز وجل. رواه الطبراني an Ibni Umar. Sebaik-baik segala orang yang beriman, pihak keislamannya ialah mereka yang sejahtera oleh segala muslimin daripada lidahnya dan tangannya. Dan sebaik-baik segala mukminin pihak imannya ialah yang seelok-elok mereka tentang perangainya. Dan sebaik-baik segala orang yang berpindah itu ialah mereka yang tinggalkan barang yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan sebaik-baik berperang itu mereka yang memerankan hawa nafsunya kerana Allah Azza wa Jalla. Wala musannifu rahimahullah ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani yang akhirnya sampai kepada sanadnya Ibnu Umar, itulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih lagi hari ini ialah bercakap tentang afdaliyah. Afdaliyah maknanya keutamaan dalam suatu perkara. Yang mana Nabi mengatakan afdalul mu'minina Islam. Afdal yang paling utama, yang paling baik orang yang beriman. Tapi dia terjemah pihak keislamannya maksudnya nisbah kepada Islam. Orang yang terbaik mana mukmin yang terbaik nisbah kepada Islam. Orang yang beriman yang terbaik nisbah kepada Islam dia. Islam kita kena faham iman apa, Islam apa, hasil itu kita kena faham dulu. Kena faham ta'rifan dia makna Islam, dia merujuk kepada amal zahirah, amal-amal yang zahir. Manakala iman itu sendiri ialah merujuk kepada tasdik, apa yang kita benarkan dengan hati kita.
Jadi seumumnya dikatakan kita ni orang yang mukmin, orang yang beriman. Tapi dengan perkiraan Islamnya, menisbah kepada Islam, yakni penyerahan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah man salimal muslimuna bil lisanihi wa yadihi, yaitu mereka orang mukmin, orang beriman yang terbaik nisbah kepada ataupun sudut Islamnya dari segi Islam, ialah mereka yang sejahtera orang-orang Islam, yang selamat orang Islam, yang sentosa orang Islam, min lisani wa yadih, daripada lidahnya dan tangannya. Maksud sejahtera maknanya selamat daripada tersakiti dengan sebab tangan itu dan lidah itu. Jadi di sini nampak kepada kita bahawasanya bila kita sebut Islam, dia adalah berkait, dia sangat panggil berkait dengan hal menjagakan lidah dan juga tangan itu. Itu dia panggil tahap panggil untuk mencapai kedudukan panggil mana Islam yang sempurna. Maknanya apabila berlaku cacat di sini, cedera di sini, maksudnya penjagaan lidah kita, tangan kita itu kurang sempurna, maka kuranglah iman kita, maknanya Islam kita. Tak sempurnalah Islam kita. Jadi kalau kita nak rujuk kepada Islam, kalau kita mengaku bahasanya kita sebagai Muslim yang sejati, yang sebenar, perkara yang perlu kita beri perhatian ialah dari penjagaan lidah dengan tangan. Maknanya orang Islam yang sebenar dari hadis lain ialah al-muslimu. Ini sama dengan hadis lain. Nabi sebut al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dia bagi dengan pintu serang. Orang Islam yakni dengan Islam yang sempurna, yang terbaik, ialah mereka yang sejahtera orang Islam yang lain daripada lidahnya dan juga tangannya. Dia kerana yang menyakiti sumbangan kepada menyakiti orang lain daripada kita ialah dua jalan, dua sebab. Ialah lidah dan juga tangan. Yang paling banyak menyumbang kepada orang terkena kemudarat daripada itu, menyebabkan orang sakit hati nak marah ialah dengan perbuatan tangan dan juga lidah itu. Jadi orang yang beriman yang sempurna Islamnya ialah mereka yang sampai kepada satu tahap yang mana orang-orang Islam yang lain sejahtera, maknanya selamat, maknanya daripada khianat tangan dan juga lidah kita. Jadi inilah yang kita perlu beri perhatian. Maknanya lidah kita boleh jadi kita tak berasa. Tak berasa lidah kita ni terlalu banyak menyakiti hati orang lain. Kita tak berasa lidah bukan sahaja bak menyakiti orang lain, bahkan sebenarnya ialah mudaratnya kembali kepada kita sendiri. Sebab lidah kita tu boleh jadi bunuh lidah. Tangan pun sama juga. Tapi di sini ialah Nabi nak sentuh dari sudut ataupun nisbah hubungan kita dengan orang lain. Yang ni Islam kita ini terhenti tak comel Islam kita ialah lihat pula kepada orang panggil hubungan kita dengan orang lain. Dia Islam ni maksud dia kalau kita kembali kepada makna dia, pengertian Islam, makna dia menyerah diri. Menyerah diri maksudnya kita patuh taat kepada segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Islam itu bukan maksudnya bab jaga tangan itu saja. Tapi di sini Nabi nak beri penekanan tentang kita jaga lidah dan tangan, jangan sampai dengan sebab tangan kita, dengan sebab lidah kita orang lain menderita. Orang lain berduka cita, berduka larut mana orang lain tersakiti dengan sebab tangan dan lidah kita. Bagaimana tangan dan lidah boleh menyakiti orang lain? Banyak, terlalu banyak. Dan dua inilah orang panggil alat ataupun anggota yang paling banyak orang panggil memberi sumbangan kepada menyakiti orang lain dengan sebab lidah kita. Kita mudah saja. Kadang-kadang kita juga orang tak pernah baca hidup kita juga dengan perkataan macam-macam kita memalukan orang dengan perkataan kita. Banyak perkara yang orang panggil yang menyebabkan
orang boleh jadi sakit hati ataupun orang panggil bersedih hati dengan sebab perkataan itu. Tangis tangis juga begitu. Tangis dia karena segala perbuatan itu dia tak boleh lepas daripada tangis. Apa saja yang kita buat akhirnya dia tak boleh terlepas daripada campur tangis daripada tangis. Anggota tangis itu kemana pun dia terlibat. Sebut apa saja perbuatan kita akhirnya tangis ini termasuk daripada orang panggil yang mengambil bahagia dari suatu tindakan. Sama ada tindakan baik yang kita panggil sebagai amal soleh ataupun tindakan jahat. Manakala kita umpamanya untuk pergi kepada satu tempat untuk buat maksiat, sudah tentu kita naik motor, naik kereta. Jadi tangis kita pergi hedat, mana pergi steering, itu mana tangis, dia banyak tangis. Itu contoh. Sama lah juga untuk melakukan maksiat, untuk melakukan kebaikan. Berulang alik ke masjid, semaya berjemaah, majlis ilmu, tidak akan terlepas daripada tangis. Jadi campur tangis daripada tangis. Perlibatkan tangis itu agak payah untuk kita nak nafikan. Yang sebab tu kita kena pastikan jangan tangis kita ni sampai boleh menyebabkan orang jadi susuk. Jangan dengan sebab tangis kita orang jadi susuk. Macam-macam cerita tangis ni menyusahkan macam-macam. Begitu juga hidup menyusahkan orang. Tangis sekali Pertama kita sekali tangis lebih berpengaruh, lebih berkesan. Karena orang kata tadi dia panggil maklumat di dunia. Sama ada orang panggil bahagia kita nak ambil maklumat ataupun nak sebarkan maklumat, hujung jari itu. Jadi jangan hujung jari itu mana jari itu mana tangis. Sebahagian daripada anggota tangis. Jadi sama ada buat kebaikan, membuat jasa dan sumbangan kepada manusia lain, ataupun mana kena kepada manusia yang lain, mana pun terlibat dengan anggota tangis. Jadi kalau kita nak jadi orang Islam yang sempurna, yang paling afdal, maka kita kena jaga lidah kita supaya jangan menyakiti orang lain dan kena jaga tangis itu. Itu kena ingat apa saja kita kena buat, kita kena fikir sama ada ini boleh menyebabkan orang lain jadi susah ataupun tidak. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minina wa afdalul mu'minina imanan. Yang paling afdal orang yang beriman nisbah kepada iman. Nisbah kepada iman yakni dengan kira-kira orang panggil kualiti iman. Maksudnya kualiti Islam. Mana orang mukmin yang terbaik nisbah kepada kualiti Islam, ada kualiti pada Islam dia. Sekarang orang beriman dengan orang yang beriman yang paling afdal dengan mengambil kira orang panggil kemajuan iman dia. Maju mundur iman dia. Maksudnya kualiti iman. Bagaimana? Yakni ahsanuhum khuluqan. Yang terbaik mereka itu nisbah kepada khuluqan. Mana yang paling baik mereka itu nisbah kepada khuluq. Khuluq fi'il perangai, mana akhlak. Maksudnya ialah khuluq, mana husnul khuluq, elok perangai, mana berbudi pekerti yang baik. Maknanya orang yang beriman yang mencapai tahap sempurna iman ialah mereka yang paling berakhlak dengan akhlak yang baik. Mana dia panggil mana husnul khuluqi, mana elok perangai. Jadi maknanya nak nilai kekuatan iman itu, bagus tak bagus iman itu, tinggi tak tinggi, makna tinggi rendah iman itu, ialah kita merujuk kepada elok perangai. Kalau Islam tadi kita nak ukur, orang panggil Islam soal itu sempurna ke tak sempurna, orang panggil comel ke tak comel, ialah dengan melihat tadi kalau yang tadi. Jadi untuk kita mengetahui diri kita ni adalah orang panggil mempunyai iman yang berkualiti. Penilaiannya ialah kepada masalah khuluq. Perangai kita yakni kalau kita mencapai kedudukan dia panggil husnul khuluqi, elok perangai, maka maknanya kita sampai kepada suatu kedudukan iman yang sempurna.
dan elok perangai, budi pekerti baik ataupun akhlak yang mulia ni, asas dia, bagaimana Nabi menjelaskan tentang husnul khulq. Ini kalau dalam hadis kitab hadis 40 Imam Nawawi Matan Arba'in, di sana pun ada tentang hadis bab akhlak ini, yakni bab husnul khulqi, yang mana Nabi menyatakan dalam bab ini apabila diminta oleh sahabat supaya memberi pesanan wasiat kepadanya dengan suatu pesanan yang ringkas. Lalu Nabi kata, la taghdab, kamu jangan marah. Sampai 3 kali Nabi kata, la taghdab, kamu jangan marah. Dalam hadis yang lain, seorang sahabat yang mengikuti Nabi yang sedang berjalan, pada mulanya dia duduk di hadapan Nabi, lalu dia menanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling mulia, yang paling afdal? Lalu Nabi jawab, husnul khulq, elok perangai. Lalu dia tanya sekali lagi. Dalam keadaan dia sudah mengiring sebelah kanan Nabi, karena Nabi masuk itu sudah berjalan. Lalu dia tanya soalan yang sama, ayyul a'mali afdal ya Rasulullah? Apakah amalan yang paling mulia ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab jawapan yang sama, husnul khulq, elok perangai. Akhirnya dia agak tertinggal daripada Nabi, dia duduk di belakang Nabi. Dia ikut Nabi, bermakna Nabi jalan ini, tidak slow-slow lah. Makna Nabi jalan ini satu cara, satu bentuk cara berjalan, nampak macam sungguh. Jadi dia tanya sekali lagi soalan yang sama, kali 3, ayyul a'mal ya Rasulullah, ayyul amal ya afdal ya Rasulullah? Amalan apakah yang paling afdal ya Rasulullah? Lalu akhirnya Nabi menjawab, Allah tafahim ni makpo tak akan hilang. Tidakkah kamu mengetahui bahawasanya husnul khulqi itu Allah taghdab, elok perangai itu ialah bahawa kamu jangan marah. Cuba kita buat perhatian, renungan. Bapa Nabi menjelaskan, menguraikan elok perangai, budi pekerti yang baik itu dengan satu perkataan, makna Allah taghdab, mung jangan marah. Sinilah kunci dia. Perangai, makna yang dikatakan perangai elok itu, budi pekerti yang baik itu, dia duduk pada hal ini. Jangan marah. Kata hukamah mana, la yu'lamul halim illa 'inda al-ghadab. Tidak diketahui seorang itu yang berlemah lembut, seorang yang berlemah lembut melainkan ketika dia marah. Kalau kita nak tahu seorang itu seorang yang lemah lembut ni maksud lemah lembut macam potensi untuk hidup, maksudnya orang mempunyai sifat lemah lembut. Maksudnya bertolak ansur, boleh menahan kemarahan, boleh kawal emosi, itu dia panggil. Dan sobat itu termasuk dalam makna lemah lembut. Memaafkan manusia, tetap kalau dia disakiti, dizalimi, dianiaya. Bukan sahaja dia pun menahan kemarahannya, wal kadhimin al-ghaiz wal 'afina 'anil nas. Dia menahan kemarahan. Itulah Allah taghdab yang Allah Ta'ala menyebut ciri orang yang bertakwa, yang sampai kepada tingkatan takwa yang tinggi ialah wal kadhimin al-ghaiz, mereka yang menahan kemarahan mereka. Kemudian menahan kemarahan bukan setakat itu saja, wal 'afina 'anil nas, dan memberi kemaafan kepada manusia. Kita tak marah bukan bermakna kita maaf. Boleh saja kita minta maafkan dia, tetapi kita tidak marah. Tidak marah itu maksudnya kita tidak meluahkan kemarahan. Itu dia panggil kazim. Kazim maknanya menahan kemarahan. Itu makna Nabi kata Allah taghdab. Marah bukan kata tak langsung. Ini kita boleh tengok dalam hadis makna huraian. Dia punya syarah panjang lebar. Dalam panggil syarah-syarah kepada Matan Arba'in Imam Nawawi, kita ahli 40 Imam Nawawi. Tengok oleh panggil tadi yang syarah tu. Di sana masalah marah, Nabi kata Allah taghdab ataupun la taghdab, jangan marah. Adapun hal kena marah ni Nabi tak ada kata kena marah tak ada. Jadi marah ni bukan tak boleh langsung dah. Ada masa kita kena marah. Ada beberapa hal, ada beberapa bab yang kita kena marah. Kita kena marah dalam bab menjaga agama. Kita kena marah, kita guna si marah untuk menjaga nyawa kita, harta benda kita.
Kalau kita tak marah itu maknanya orang boleh buat apa saja kepada agama kita, harta benda kita, nyawa kita. Itu tak boleh. Islam tak benarkan begitu. Nah. Maksud jangan marah itu ialah jangan marah dalam bab hazun nafsi, habuan hawa nafsu kita. Nah. Maksudnya ialah benda-benda yang tidak melibatkan orang panggil muru'ah, mana tidak melibatkan agama. Kalau orang mencabut agama kita kena tunjukkan sikap marah dengan orang panggil perkara yang mencabut agama kita. Mencabut sama ada orang kafir atau orang Islam sendiri. Orang Islam sendiri pun kadang-kadang menaikkan agama. Kita kena ada sebab hiroh mana cemburu dari agama. Cemburu tu mana kita malu. Orang buat maksiat kita rasa nak malu. Itu dia panggil cemburu dalam agama. Nak malu kalau orang buat maksiat kita tak suka kerana bagi itu yang murid. Jadi kita kena tunjuk sikap malu gitu untuk orang yang melakukan orang. Tapi mana dalam hal-hal berbentuk peribadi kita kena tahan malu. Dan walaupun di sana ada ruang untuk malu, tapi Nabi tidak suruh malu kerana nak malu ni mudah. Yang payahnya untuk hidup malu. Untuk hidup malu ni susah. Jadi kalau orang boleh hidup malu, boleh tahan malu, bermakna dia boleh apa? Kalau dia mana dia nak boleh tak malu ni perlu kepada kekuatan. Yang ni kuat hati, mana sabar. Jadi kalau orang boleh kawal emosi dia, kawal perasaan dia, tetap kalau dia nak malu, maksudnya ada perkara yang menyebabkan dia sakit hati. Banyaklah perkara penyakit mana seperti orang panggil penyakit kerana kesilapan orang, menyebabkan rugi kita, rugi harta benda kita, ataupun rugi apa, itu menyebabkan kita nak malu. Kerana itu pun itu maknanya kita tahan malu, tahan malu ni susah. Dengan sebab itu Nabi sentiasa orang yang jangan malu. Jadi kalau kita boleh tak malu, bermakna kita ada kekuatan. Sebab itu dalam hati yang lain Nabi kata ni dia panggil kekuatan diri kita. Duduk di mana? Nabi kata laisa syadidu bisur'ati wa innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Bukanlah kekuatan itu ialah dengan berusti, makna bergomong, beradu tenaga, bukan. Kuat itu ialah mereka yang memiliki diri mereka semasa mereka malu. Yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Orang yang kuat ialah orang yang memiliki diri dia semasa dia malu. Kebiasaannya orang yang marah dia kehilangan diri dia. Maksudnya dia tidak letak diri dia sendiri. Maka pada masa itu dia ada orang panggil pengintai yang sedang sentiasa bersiap sedia. Manakala kita meninggalkan tampuk pemerintahan kita ialah hati makhluk ni dia akan masuk dan dia akan ambil alihlah pemerintah. Ialah syaitan. Sebab itu Imam Ghazali salah satu daripada apa yang disenarai diilangkan oleh Imam Ghazali daripada dia panggil abwabus syaitan, mana pintu-pintu syaitan boleh masuk dalam hati. Maknanya kalau kita tak buka pintu ni, syaitan tak boleh masuk dan menguasai hati. Salah satu daripadanya ialah malu. Tapi malu saat ini ada tafsirah, ada malu yang panggil ditutup. Sekali kita tidak nak huraikan itu. Cuma kita buat gambar saat ini, itulah seperti nak jaga agama itu kita kena guna malu. Kalau kita malu kepada anak kita atas jalan ada sabili takdir, itu atas jalan nak mengajar adab, nak tarbiyah, itu tak apa. Maknanya kita malu bukan dengan emosi. Malu itu sebagai orang panggil nak takdir, mengajar adab dan juga tarbiyah. Begitu juga memukul anak kita dengan qadar orang panggil tarbiyah dan takdir. Dia lebih daripada itu. Bermakna bukanlah orang panggil pukul sampai terengkap memudaratkan dia tidak. Jadi makna di sana benda ada perkara yang kita ni boleh malu. Tapi tak ada pula Nabi kata malu pada kita. Kerana nak malu ni mudah. Kok payahnya tak malu. Kok payahnya makna kita tak boleh malu. Jadi orang yang kuat dalam hadis ini makna Nabi kata orang yang kuat ialah orang yang masih lagi boleh memiliki diri dia semasa dia malu. Makna walaupun dia malu dengan bahasa yang paling mudah sekali ialah dia dapat kawal emosi dia, dia ikut perasaan dia, dan akhirnya dia boleh berfikir dengan waras.
Kalau kita tunggu emosi kita, perasaan marah kita, akal kita dah jadi tidak intizam, tidak teratur. Maka dengan sebab itulah ulama mengatakan kalau mu nak tengok orang yang cerdik tu dia jadi bodoh sikit daripada tahap kecerdikan dia, tahap IQ dia, mu lihatlah dia semasa dia marah. Ni maknanya kita boleh tengok belakang ni di mana-mana saja orang marah ni. Tengok masa orang marah ni. Kita nampak apa yang kita lihat ni kepada orang marah itu ialah kebodohan. Kalau kita kenal makna sahih kita ni, kita kenal dia seorang yang tapi pada masa dia marah, kita terasa dia tu agak bodoh sikit. Sebab itulah, makna bila kita marah akan terserlah lah kebodohan itu. Jadi maknanya masa tu ni, bila kita hilang kawalan perasaan kita, sebenarnya syaitan telah dapat masuk dalam hati kita dan menguasai hati kita. Pemikiran kita tak jadi intizam, tak jadi teratur, perangai kita akan jadi sangat buruk. Sayyi'ul khuluq. Jadi sangat buruk kalau kita akan memarah orang, kita jumpa orang malam berteriak di tepi jalan, di tempat orang awam. Dengan tak kata kalau ada orang peringat kita ni di tempat orang ramai, sopan enggak faham, kita marah pula. Jadi ni orang yang melihat tengok kita yang begitu, menyakit diri pada dan tahulah kita ni kerana duduk. Tapi ni kemarahan kita ni sebenarnya dia boleh reda. Mula-mula kena apa makna, kena benda yang menyusahkan kita, menyakitkan hati kita, kita tak marah. Tapi akhirnya lepas pada tu, kemarahan kita mula sejuk, kita tak marah kan. Jadi sebab itulah orang panggil kekuatan diri kita ialah tertumpu kepada orang panggil kekuatan hati kita yang boleh menguasai diri kita, maknanya boleh tahan diri kita daripada marah apabila orang panggil kita kena perkara yang menyakiti hati kita atau perkara yang membebankan hati kita. Jadi itu kunci kepada husnul khuluq, elok perangai. Jadi kalau kita dapat ini, boleh tahan marah, bermakna perkara-perkara yang lain akan sangat jadi mudah. Maksudnya bila hati kita dah jadi kuat, maksudnya kita boleh tahan marah untuk kita tarbiyah dengan sifat Allah panggil pemurah. Dia kerana masalah pemurah, lawan dia tidak bakhil. Bakhil ni maksudnya ialah berpucuk daripada kita sahaja kepada harta benda. Berpucuk daripada hati kita tak sabar dengan sebab Allah panggil kita kehilangan harta kita dengan tidak ada muawadah. Muawadah ni makna pertukaran. Kita berjual beli tak apa bayar banyak pun kerana kita dapat Allah panggil imbalannya. Mana bagi kita beli. Tapi bersedekah infak fi sabilillah. Jadi apa yang masalahnya sebenarnya hati kita. Hati kita tak kuat. Saya kita ni tertambah hati kita dengan mata benar menyebabkan saya. Jadi kalau seorang yang hatinya kuat, bagaimana? Yakni dengan pelajaran iman sebenarnya mana kita ada dok pelajaran iman, maksudnya apa yang kita infak itu sebenarnya tidak merugikan kita. Okey, maknanya janji daripada Allah Taala, daripada Rasulullah, apa yang kita infak, kita sedekahkan itu Allah Taala akan ganti. Bukan sebanyak itu bukan pergantian. Perkataan begini, walaupun Quran sekalipun, walaupun hadis sekalipun, tapi tak boleh nak kuasai hati kita, nak menyentuh hati kita untuk terasa teguh, sifat, yakin, kuat, sehingga orang panggil kita boleh melatih diri kita menjadi pemurah. Jadi maknanya ialah kekuatan kita duduk di hati kita. Sebutlah sifat-sifat yang lain. Jadi kalau kita boleh orang panggil mencapai kedudukan Allah Ta'ala, tidak marah, bermakna mudahlah perkara makna kebaikan yang lain untuk kita buat dan kejahatan yang lain untuk kita tinggalkan. Jadi maknanya kesempurnaan iman kita nisbah kepada iman itu sendiri ialah tentang husnul khuluqi. Mana ahsanuhum khuluqan, orang yang terbaik perangai. Dan inti roh kepada elok perang ini duduk kepada Allah Ta'ala, bahawa kamu tidak marah. Jadi maknanya benda ni dia tidak akan berlaku dengan secara mudah. Maksudnya bila kita sudah tahu begini, kita mampu melaksanakannya hidup. Perkara ni perlu kepada tadrib, mana latihan, mana training. Kita kena latih dan tarbiyah ni untuk menjadi kuat. Dia maknanya jiwa kita ni kita kena pelasuh juga.
macam tubuh badan kita yang zahir juga. Barulah kita jadi maju. Tengok ramai orang yang maju dalam agama. Kerana jiwa lemah. Maksudnya dalam orang panggil Nabi, kita belajar sirah Nabi. Itu sangat mana orang panggil mustahak. Mustahaknya kita ni belajar sirah Nabi. Dan dalam Al-Quran pun memang dipenuhi dengan sirah Nabi. Bukan saja Nabi Muhammad SAW, bahkan Nabi-Nabi dulu. Di sana dalam Al-Quran kita akan menemui kisah-kisah, mana kisah Nabi-Nabi. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW. Di sana kita akan bertemu bagaimana orang panggil Nabi-Nabi ini menghadapi orang panggil cabaran-cabaran dan orang panggil khianat daripada kaum mereka. Apa yang berlaku pada Nabi tak dapat ditandingi dengan apa yang berlaku kepada orang lain. Sebutlah pemimpin ke, pendakwah ke, ulama ke, guru ke, yang nak lebih daripada berlaku kepada Nabi, tak ada. Mereka menghadapi masyarakat, manusia dengan tingkah ataupun tindakan yang sangat keras. Perkataan menyakitkan hati sudah jadi biasa-biasa. Kalau Nabi kita Muhammad SAW, itu kita boleh baca. Semenjak sahaja dia tu jadi Nabi, jadi Rasul, belum pada tu tak ada berapa macam-macam sengaja ada bagi tu. Perkataan punya gelar Nabi. Macam-macam perkataan yang direkod dicipta untuk menyakiti hati Nabi. Tapi Nabi tidak orang berputus asa. Nabi tidak orang panggil tidak berpuas dan tidak keras, tidak kecewa. Bahkan Nabi mendoakan kebaikan kepada mereka. Apa yang berlaku di kisah Nabi kita sendiri. Kaum-kaum yang menentang Nabi itu menentang sekarang. Ini dengan sahabat-sahabat sendiri pun umpamanya dalam sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mana di dalam peperangan Uhud. Peperangan Uhud satu peperangan yang mana dikatakan maknanya umat Islam nak kalah pada zahirnya. Dia nak panggil Nabi siapa dikatakan kepada kepala darah bercucuran di muka sehingga orang yang mengatakan kepada kalau Nabi sampai dia balik kepada kaum musyrikin mengatakan dia telah membunuh Muhammad. Sehingga geger yang bakal kata Muhammad mati dah. Maka munafikun mengambil kesempatan ini menghasut orang Islam. Muhammad mati dah. Jadi baiklah kita kembali gelis kepada agama asal dan Muhammad dah. Siapa mereka dan Nabi berada dalam keadaan siapa satu mereka orang panggil Nabi terdedah kepada bahaya ancamnya nyawa. Maksudnya orang panggil badan Nabi itu begitu orang panggil terdedah kepada senjata-senjata musuh. Tapi orang macam mana pun Allah mana rencana Allah Ta'ala para sahabat dengan sepantas kilang kita kata mengiringi tubuh Nabi menjadikan tubuh badan mereka terbesar. Semua ini berlaku akhir jauh. Kita dengar kata Nabi, itulah berlaku kepada tentera pemanah yang berada di atas bukit pemanah. Orang yang ziarah di Madinah akan dibawa ziarah. Berlaku di bukit Uhud itu maknanya bukit Uhud besar. Maknanya di sana ada satu bukit yang mana Nabi telah meletakkan orang panggil askar pemanah yang menjadi benteng tentera Israel daripada diserang daripada tengok belakang. Seramai 50 bukit. Jadi peringkat awal peperangannya ialah Islam yang menyebabkan tentera kafir lari celunda dan meninggalkan harta mereka itu yang dipanggil sebagai ghanimah. Manakala askar yang di bawah itu mengutip harta ghanimah, askar yang duduk di atas bukit itu tak ada hari juga lalu mereka turun hanya tinggal 12 orang. Ketua mereka itulah Abdullah dan tersilap Abdullah bin Jabir telah menasihati mereka pesannya Rasulullah, arahan Rasulullah, apa yang berlaku jangan turun daripada bukit ini sehingga aku yang mengarahkan kamu. Tapi mereka berjual bahasanya kita telah tak apalah tapi akhirnya kesempatan inilah yang diambil oleh kufar musyrikin untuk yang orang panggil perancang, orang panggil peperangan yang sangat panggil hebat yang masih belum masuk Islam pada masa itu. Khalid Al-Walid, dia tak masuk Islam lagi. Jadi dia lah orang panggil dan mengatur strategi dan akhirnya
mengambil kesempatan tentera Islam yang di atas bukit pemanah itu mana meninggalkan tempat itu tempat yang sangat strategi yang mana musuh daripada pihak belakang itu tak boleh nak semua masuk. Tapi setelah awal pagi dah 3 tahun itu tak mampu untuk nak tahan lagi. Sehinggalah awal pagi berlakulah puncak kaji di pihak tentera Islam dan maknanya tentera Islam menekan teguh. Jadi Nabi kalau kita sebagai seorang pemimpin masa itu yang mengarahkan anak buah kita dengan tugasan itu, tetapi kerana kalau panggil tak dengarkan tak taat kepada perintah kita, itu yang menyebabkan jadi kalau panggil kekalahan ini sudah tentulah kalau panggil kita akan malu. Tapi begitulah Allah Taala menghendaki bagi seorang Nabi. Fa bima rahmatin min Allah mana linta lahum, maka dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala kamu berlemah lembut bagi mereka yang dibagi sahabat-sahabat. Ini maknanya walaupun berlaku begitu Nabi boleh lagi Allah panggil berlemah lembut dan memaafkan sahabat-sahabat. Itu maknanya itu dia panggil lemah lembut. Linta lahum mana berlemah lembut, mana Nabi tak ada kemarahan dia. Nabi tidak maknanya bila Allah panggil selesai semua peperangan dengan keadaan Allah panggil istilah kalau begitu semua dah balik lah kau, Nabi duduk, Allah panggil duduk, Allah panggil, duduk kamu duduk, mau duduk, tidur, bukan lagi itu. Tapi Nabi kemarahan itu makna Nabi tahan dan Nabi masih lagi bergaul dengan cara lembut. Walau pun tafadzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik. Dan sekiranya kamu berlaku kasar dan keras hati, maksudnya Allah panggil menunjukkan kemarahan, tidak menahan kemarahan, sudah tentulah mereka akan lari daripada kami. Itulah Nabi dengan sebab sikap ini, perangai yang elok inilah yang telah menjadikan Allah panggil dakwah Nabi itu sangat terkesan. Begitu juga Allah panggil Nabi-Nabi yang lain berhadapan dengan kaum-kaum mereka. Saat ini Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabat, Nabi Muhammad dengan Allah panggil musuh-musuh musyrikin, macam-macam. Kalau yang semua itu tidak mematahkan semangat Nabi. Itu menunjukkan makna Nabi itu mempunyai akhlak yang sangat tinggi. Akhlak itulah yang menjadikan dia berkesan pada Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa afdalul muhajirin man hajara ma Allah anhu. Dan yang paling afdal daripada kalangan orang yang berhijrah, orang yang berpindah itu ialah mereka yang meninggalkan apa yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalul muhajirin maksudnya orang yang berhijrah yang terbaik. Jadi bukan orang panggil berhijrah daripada satu tempat kepada satu tempat. Jadi hijrah yang macam itu maksudnya meninggal satu tempat kepada satu tempat itu mana sudah tidak ada. Maknanya hijrah daripada Makkah ke Madinah. Jadi yang menjadi roh kepada hijrah itu ialah meninggalkan kejahatan kepada kebaikan. Jadi sini maknanya yang paling afdal orang yang berhijrah ialah mereka yang berpindah, yang berhijrah daripada apa yang ditegur oleh Allah. Maksudnya ialah kalau sebelum daripada ini dia melakukan maksiat, melakukan munkar, melakukan fahsya, akhirnya makna dia meninggalkan perkara itu, itulah yang dikatakan sebagai orang yang hijrah yang paling afdal sekali. Jadi kalau ini kita boleh lakukan sentiasa. Karena kejahatan kita melakukan maksiat kita memang sentiasa berlaku. Jadi hijrah makna kita boleh lakukan setiap hari. Yang akhirnya makna dosa-dosa maksiat yang kita lakukan itu pada dia berlaku juga tapi pada kadar yang paling sedikit. Sebabnya kita ni tidak nabi, tidak rasul yang pastinya tidak akan terlepas daripada terkena dosa. Tapi yang dinamakan sebagai orang yang soleh ialah mereka yang mu'zam dia. Peratusan Allah panggil amal soleh dia jauh lebih banyak daripada Allah panggil dosa-dosa dia. Allah panggil sesuai dengan tingkatan kesolehannya, Allah panggil ketinggian makom takwanya, maka semakin sedikitlah dosa. Tapi pokok manapun tidak akan terlepas daripada bertepuk dengan dosa. Tapi pada qadar, pada jumlah yang paling sedikit berbanding dengan orang lain. Malaikat, para nabi, rasul, mereka ni kosong, mana bebas sifat dosa. Karena mereka mendapat lesin ismah dipanggil. Ismah pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Bermaknanya ialah kalau kita nak berhijrah itu panggil mana sepanjang masa kita tu ada dosa semua, kita tinggalkan apa yang maksudnya ialah bertobat. Maknanya bertobat itu sendiri ialah maknanya meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa serta berazam tidak mahu mengulangi dosa yang sama. Kemudian yang terakhir sekali ialah afdalul jihadi man jahada nafsahu fillahi azza wa jalla. Yang paling afdal jihad itu mereka yang mujahadah, mereka yang berjihad akan nafsunya, masuk berjihad bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya fillahi azza wa jalla pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi samalah juga seperti kenyataan yang ketiga tadi. Wa afdalul muhajirin man hadara ma Allahu anhu. Ini seolahnya sebagai nak menangkis, menafikan kalau panggil fahaman itu maksudnya okay. Bahasanya berhijrah ini sebagaimana hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada zahirnya yang menyebabkan kita rasa tergila-gila itu sebab kita tidak berpeluang berhijrah sebagaimana Rasulullah. Jadi sebenarnya amal hijrah itu kalau panggil berturusan sehingga kiamat bagaimana? Jadi meninggalkan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jihad. Boleh jadi sekali kita kata kita ni tak ada kalau panggil jihad itu dia banyak banyak orang panggil dia skop dia tu luas bukan saja yang melibatkan kalau panggil jihad menggunakan senjata dan itu sebahagian daripadanya itu kita jangan nafikan dan sampai sekarang pun masih ada lagi itu macam di pada seperti ini perang jihad di sana dengan menggunakan senjata yang mana orang kafir menyerah tempat kita wajib maknanya kita panggil mempertahankan. Jadi makna jihad ini bukan saja melibatkan orang panggil melawan orang kafir. Perkataan jihad itu sendiri pada mulanya orang akan melihat kepada makna kita berperang dengan orang kafir. Tapi di sana ada perlawanan dia makna tiap-tiap orang panggil kita berlawan dengan musuh kita. Dan musuh kita ni ada yang zahir, ada yang batin. Yang batin ialah syaitan dan juga hawa nafsu kita. Syaitan wajib kita kena mujahadah, kena lawan. Maksudnya kita tak boleh biarkan dia menguasai diri kita. Nafsu kita pun juga tak boleh kita biarkan dia menguasai diri kita. Maksudnya kita tak boleh redha dengan nafsu. Al-aslu fi kulli sayyi'atin wa maksiatin asal kepada atau punca kepada berlakunya kejahatan dan juga maksiat ialah ar-ridha bi nafsi. Redha dengan nafsu. Redha ni makna kita rasa tak apa kita biarkan, kita lock nafsu kita menguasai diri kita, maksudnya mencapai hajat dia melalui syahwat, mana keinginan. Jadi afdalul jihad jihad yang paling afdal ialah mereka yang berjihad nafsunya, maksudnya melawan nafsunya yang ingin kepada kejahatan. Bermakna ini orang panggil melibatkan orang panggil semua orang. Semua orang berpeluang. Baik laki-laki, perempuan, orang tua, orang muda, semuanya berpeluang untuk mujahadah melawan hawa nafsu. Kalau berperang melawan orang kafir itu boleh jadi orang jantan dan orang muda-muda. Tapi melawan hawa nafsu kita semua berpeluang. Dia melawan hawa nafsu ni lebih susah. Karena nafsu sendiri adalah diri kita sendiri, ada banyak permasalahan dia. Melawan nafsu bermaknanya orang panggil melawan syahwat. Syahwat makna keinginan nafsu kita. Syahwat dia terbit daripada nafsu. Syahwat maksudnya keinginan. Cara kita nak lawan hawa nafsu, yakni nak mematuhkan orang panggil dia bukan serangan, maknanya mudarat bahaya daripada nafsu kita ialah dengan sebab keinginan. Keinginan itu maknanya ingin kepada melakukan apa yang dicegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cara dia ialah kita kena padankan keinginan kepada kejahatan. Cara nak padankan dia banyak memerlukan baju pelayan. Dia melibatkan penjagaan bahagian dalam ni dan juga bahagian luar.
Bahagian luarnya ialah kena jaga mata dan jaga telinga. Kerana yang timbul keinginan itu dengan sebab ada maklumah dalam hati itu. Apa yang diinginkan oleh nafsu itu ialah apa yang kita sudah tahu dah perkara. Kalau benda yang kita tak tahu, kita tidak tahu kata benda ni ada dalam dunia. Kalau kita tidak akan tercetus keinginan kepada. Yang jadi ingin ni kepada benda yang kita tahu. Apa yang menjadi kita tahu dengan sebab kita tengok dan kita dengar. Tu kalau panggil kita kena jaga. Bahagian luar. Bahagian dalamnya, bahagian dalam ialah membaiki nafsu. Bahagian dalam maksudnya kita kena baiki nafsu kita daripada nafsu ammarah bisu yang sangat menyuruh kepada kejahatan sehinggalah dia jadi nafsu yang baik. Nafsu yang baik mana? Setelah Allah panggil tu dia adalah cara dia, kajian bagaimana kita nak menjinakkan nafsu kita, kemudian membaikkan nafsu, menjinakkan kerana Imam Ghazali dia buat perbandingan nafsu kita ni seumpama binatang yang liar. Binatang yang liar kalau kita jinakkan, dia akhirnya dia jadi manfaat kepada kita. Kita boleh ambil faedah daripada. Nafsu pun macam tu. Mereka yang awal makna kena jinakkan dan kemudian kita nak kontrol dia, menguasai dia. Jadi nafsu yang jahat ni dia boleh dibaiki sehingga jadi nafsu yang lebih baik. Yang bukan yang kurang jahat ni. Nafsu yang kurang jahat ni dia panggil nafsu lawamah. Jahat juga, tapi kurang jahat daripada nafsu ammaratu bisu. Sehinggalah kalau kita baiki dia terus mujahadah terus mana kita baik, sehinggalah hilang sifat nafsu ammaratu bisu hilang. Kemudian lawamah timbul pula nafsu mulhamah. Maka orang yang sudah sampai kepada nafsu mulhamah ini, maknanya orang panggil ini kan pada suaminya digelarkan dia sebagai orang yang soleh. Yang mana kebanyakan daripada tingkah dan tidak takut dia banyak perkara yang baik berbanding kalau maksiat. Jadi itu maknanya kita baiki nafsu kita sehingga dia sampai kepada nafsu yang baik. Akhirnya nafsu yang baik dia tak berapa keliru lah mana kepada orang panggil maksiat. Keinginan dia kepada maksiat itu dah jadi orang tak ada. Atau sebab itu bila dia berhadapan dengan maksiat pun ingin syahwat dia tu tak ada. Syahwat mana keinginan kepada tak ada sebab apa? Sebab nafsunya dah jadi baik. Maka maksudnya dia perlu orang panggil kita kena gabung orang panggil usaha nak jaga orang panggil maklumat tu kita kena ingat supaya jangan masuk maklumat yang boleh menimbulkan syahwat keinginan kita kepada perkara yang merugikan kita. Yang keduanya ialah kita kena jaga hati kita ataupun nafsu kita kerana dialah tempat puncak terjadinya syahwat. Jadi kalau dah nafsu tu baik, syahwat kepada kejahatan tu dia tu ialah ataupun makna tak ada. Itu makna cerita manawan hawa nafsu kita. Untuk mendapat maklumat yang lebih terperinci ataupun uraian penjelasan yang lebih terperinci tentang hal ini kita kena belajar ilmu dia secara khusus. Ada di sana umpamanya mana-mana sajalah kitab daripada Imam Ghazali, umpamanya kita ambil yang paling mudah dan kitab tasawuf yang sederhana juga. Tidak mudah sangat dan tidak tinggi sangat. Itulah kitab Minhajul Abidin. Itu sudah lengkap tu. Masalah mujahadah lawan nafsu, masalah mujahadah lawan syaitan. Itu makna lengkap uraiannya. Itu boleh menjadi bekal kepada kita untuk kita menawan nafsu kita, maksud menguasai nafsu kita dan akhirnya maknanya Allah panggil itulah hasil daripada mujahadah. Hasil daripada mujahadah nafsu lawan hawa nafsu kita akan dapat meletakkan diri kita pada Allah panggil landasan yang betul. Itulah melaksanakan tugasan daripada Allah SWT. Kalau tidak kalau nafsu kita belok maknanya sehinggalah akhir hayat kita maknanya apa yang dituntut daripada kita oleh Allah SWT itu tidak akan tercapai. Kemudian sedikit komentar daripada mengenai itu kita baca sedikit. Maksudnya disuruh kita bersungguh-sungguh memelihara hidup, menelurkan akhlak. Itu cara uraian. Mana kesimpulan daripada mengenai kita sendiri. Kemudian afdalun nasi mu'minun yujahidu fi sabilillah. Ila Allah Subhanahu wa ta'ala
A'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabbihi. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma khatifin wa inabatal mukhbitin wa syukra as-sabir wa tawbatas sadiqin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.